Beberapa tahun yang lalu ketika dunia mula dilanda dengan pandemik, saya masih ingat ada satu perkongsian dalam talian yang saya lakukan pada awal tahun 2020 menyentuh tentang The Sabertooth Curriculum. The Sabertooth Curriculum merujuk kepada sebuah novel fiction yang dihasilkan oleh Paddy Well pada tahun 1939 yang menceritakan tentang asal-usul kurikulum. Saya teringat kembali kepada novel berkenaan apabila pada hari ini di tahun 2022 saya membaca berita bagaimana lebih 70% lepasan SPM enggan menyambung pelajaran mereka. Selepas dunia dilanda pandemik COVID-19, kita melihat pula satu pandemik baru iaitu anak-anak kita tidak melihat menyambung pelajaran selepas pembelajaran wajib mereka tamat dengan tamatnya SPM itu sebagai sesuatu yang relevan. Kita sebagai orang dewasa mungkin ada yang meluahkan rasa kesal, menyalahkan para pelajar tersebut dan menganggap tindak tanduk mereka adalah merupakan tindak tanduk yang tidak bertanggungjawab dan tidak berfikir panjang. Tetapi kita harus ingat bahawa sebelum dunia dilanda pandemik, kita sudah pun mengesan banyak masalah yang wujud di dalam sistem pendidikan kita yang boleh menatijahkan pelbagai implikasi, antaranya adalah seperti yang kita lihat dalam situasi ini. Oleh kerana kita orang dewasa yang sudah ada banyak pengalaman dalam hidup, menyalahkan remaja ini yang enggan menyambung pelajaran sebagai kesalahan mereka adalah konklusi yang mudah bagi kita. Tetapi atas dasar tanggungjawab kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang mereka bentuk sistem pendidikan, kurikulum dan silibus bagi subjek-subjek ini, kita harus melihat dengan jujur dan ikhlas adakah keengganan pelajar-pelajar ini menyambung pelajaran selepas tamat SPM merupakan sesuatu yang datang daripada sifat mazmumah ataupun ada sesuatu yang tidak kena dalam peringkat reka bentuk sistem pendidikan dan kurikulum itu sendiri. The Sabertooth Curriculum menceritakan bagaimana seorang bapa pada suatu ketika melihat anak-anaknya membuang masa bermain guli-guli batu. Dia berfikir adalah lebih baik untuk budak-budak ini meluangkan masa untuk belajar sesuatu. Pada masa itulah fikirannya membawa kepada beberapa rumusan bahawa yang penting dalam kehidupan anak-anak ini adalah supaya mereka mempunyai kemahiran pengetahuan untuk survival mereka. Jadi mereka perlu belajar 3 perkara yang diperlukan oleh semua manusia dalam kehidupan. Yang pertama, mereka kena belajar cara menangkap ikan dengan menggunakan tangan. Dan yang kedua, mereka perlu tahu bagaimana mereka boleh menjinakkan kuda-kuda untuk digunakan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mereka kena belajar bagaimana untuk mendepani saber-tooth tiger yang merupakan musuh mereka dengan menakutkan harimau-harimau itu menggunakan api. 3 perkara ini adalah kemahiran yang menjadi permulaan kepada sebuah kurikulum yang diajar oleh orang dewasa kepada kanak-kanak, dan kurikulum itu dikenali sebagai The Sabertooth Curriculum. Pada suatu ketika telah berlaku perubahan kepada dunia di mana mereka ini berada. Jika selama ini untuk makan mereka menangkap ikan dengan menggunakan tangan, mereka sukar untuk melakukannya kerana aliran ais yang mencair daripada gunung menyebabkan sungai menjadi keruh. Tak nampak ikan, dan bila tak nampak ikan macam mana nak tangkap dengan menggunakan tangan. Kemudian kuda-kuda yang selama ini mereka cuba jinakkan telah tiada dan digantikan dengan rusa-rusa yang bergerak pantas, liar, yang tidak boleh untuk dijinakkan seperti mereka menjinakkan kuda. Kemudian saber-tooth tiger yang selama ini menjadi ancaman yang menakutkan mereka juga sudah tiada dan digantikan dengan makhluk baru iaitu beruang yang jelas sekali menunjukkan bagaimana beruang ini tidak takut kepada api. Maka apa yang ada di dalam kurikulum Sabertooth Tiger ini sudah tidak relevan. Adalah yang mencadangkan agar perubahan dilakukan. Mereka mengajar kanak-kanak ini untuk menangkap ikan dengan menggunakan jala. Tetapi perubahan tersebut dibantah oleh sesetengah yang lain dengan mengatakan bahawa ini tidak harus berlaku kerana selama ini bila kita mengajar budak-budak menangkap ikan dengan menggunakan tangan, apa yang penting bukan semata-mata pada akhirnya dapat menangkap ikan, tapi budak-budak itu belajar untuk sabar, menggunakan kemahiran tangannya dan macam-macam lagi lah reasoning yang dikemukakan, dan perubahan yang cuba dilakukan itu dibantah oleh mereka yang mahu mengekalkan kurikulum asal walaupun kurikulum asal itu ternyata sudah tidak lagi bersesuaian dengan kehidupan baharu yang ada pada suatu ketika selepas daripada zaman kurikulum itu dibentuk. Dan panjang lagi lah ceritanya.
Rumusan daripada Sabertooth Curriculum ini ialah jika kurikulum itu dirangka untuk memenuhi keperluan tertentu, pertanyaan yang perlu kita fikirkan, adakah kurikulum yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah relevan untuk kehidupan mereka? Dan jika budak-budak itu merasakan bahawa kurikulum mereka tidak relevan, adakah rasa tidak relevan itu bulat-bulat berpunca daripada perangai negatif mereka, atau kita yang berada di peringkat reka bentuk kurikulum ini mempunyai sesuatu tanggungjawab yang perlu difikirkan untuk memastikan apa yang kita tawarkan kepada budak-budak ini relevan ataupun tidak. Bayangkan jika saya menyampaikan pengisian ini selama 10 minit, 20 minit, anda rasa bosan, anda rasa ia tidak penting, tapi anda terpaksa mendengarnya, betapa tersiksanya anda meluangkan masa 20 minit untuk mendengar sesuatu yang tidak relevan. Apakah yang dirasai oleh anak-anak ini apabila mereka perlu meluangkan masa 8 jam sehari, 10 jam sehari, setiap hari, 11 tahun, dan mereka tidak rasa apa yang mereka belajar itu sebagai sesuatu yang relevan. Semenjak daripada tahun 2018 lagi, ketika saya berada di dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara itu, kita sudah menyentuh secara spesifik tentang hal ini, bahawa apabila pembelajaran menjadi tidak meaningful kepada para pelajar, ia menjadi latar belakang kepada pelajar-pelajar ponting sekolah, pelbagai masalah yang timbul, hilangnya minat, hilangnya motivasi, tidak ada ownership pelajar terhadap apa yang dipelajari, dan macam-macam lagi lah cerita. Basically, lebih 70% lepasan SPM tidak berminat untuk sambung belajar hanyalah satu daripada pelbagai bentuk lagi penyakit, kalau boleh dikatakan penyakit, yang muncul kerana kita mengabaikan dapatan yang telah kita jumpa lama sebelum pandemik, bahawa pendidikan kita bermasalah. Sesuatu perlu dibuat, dan ia perlu dibuat bukan sebagai agenda politik ataupun orang politik, tetapi kerana pendidikan itu adalah amanah daripada Tuhan untuk kita mendidik anak-anak kita. Fikir-fikirkanlah, satu generasi demi satu generasi terlepas peluang untuk mendapat pendidikan yang lebih baik kerana kita masih lagi terperangkap di dalam paradigma The Sabertooth Curriculum pada hari ini.